Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula hadis yang berikutnya. Masih lagi beberapa hadis berhubung dengan sujudus sahwi. Sebahagian riwayat-riwayat yang dikemukakan ini dianggap dhaif pada sebahagian para ulama, dan sebahagiannya mukhtalaf, yakni ulama berbeza pendapat tentang kedudukan kesabitan riwayat-riwayat ini. Kita akan baca hadis, oleh kerana hadis ini telah dimasukkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, jadi kita baca semua hadis yang dia maksudkan. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an, man syakka fi salatihi falyasjud sajdatain ba'dama yusallim, wassahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis daripada Imam Ahmad, yakni Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini di dalam Musnad Ahmad, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, dan juga An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i, iaitu Al-Mujtaba, daripada hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an. Abdullah bin Ja'far ialah anak kepada Ja'far bin Abi Talib. Kita tahu bahawasanya bapa saudara Nabi SAW yang memelihara Nabi namanya apa? Abu Talib. Kerana bapa Nabi SAW Abdullah meninggal semasa Nabi kecil, dan kemudian Nabi dipelihara oleh datuknya. Siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memelihara Nabi SAW sehingga Abdul Muttalib wafat, dan dia menyerahkan amanah menjaga Nabi kepada anaknya yang lain, Abdullah bapa Nabi bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ada anak yang lain namanya Abu Talib, dikenali dengan nama Abu Talib. Sebahagian menyatakan namanya Imran, sebahagian menyatakan namanya Syaibah. Dia adalah orang yang mana Abu Talib serah pada dia, Abdul Muttalib serah padanya, iaitu Abu Talib. Abu Talib, saya telah syarah dalam Syama'il. Abu Talib ni dia ada 4 orang anak. Abu Talib ni dia ada 4 orang anak. Abu Talib, bapa Talib, tentu anak dia yang pertama namanya Talib. Anak dia yang kedua namanya Aqil. Anak dia yang ketiga namanya Ja'far. Dan anaknya yang keempat namanya Ali bin Abi Talib. Abu Talib ialah bapa kepada Sayyidina Ali. Abu Talib ialah saudara kepada bapa Nabi SAW Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Talib atau Imran atau Syaibah namanya, khilaf para ulama, ialah saudara kepada Abdullah. Jadi Abu Talib adalah bapa saudara pada Nabi SAW. Anak Abu Talib dengan Nabi jadi apa? Anak Abu Talib dan Nabi bagi apa? Ibnu Am, kan? Abnaul Am, Ibnu Am. Jadi sepupu.
Anak pak saudara, Arab kata. Abu Talib, anak dia yang pertama Talib lah, dia Abu Talib. Yang Talib itu dia mati dalam keadaan tidak menganut Islam. Abu Talib pun di sisi ahli sunnah, majoriti ahli sunnah, dia meninggal dalam keadaan tidak menganut Islam. Antara kata-kata dia yang selalu diungkapkan, hatta la yaqulan nas anna Abu Talibin ghayyara dinah, sehingga orang tak kata Abu Talib pun ubah agama. Tapi dia telah bagi full support kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, full protection kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepenuh-penuh perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. The only thing yang dia tak buat, the most important thing in his life, ialah to be mukmin, untuk menjadi orang mukmin. Kerana dia mempertahankan Nabi di atas dasar ini anak saudara yang dia sayang. Anak dia Talib juga tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan keluar menyertai Quraisy semasa peperangan Badar. Di atas dasar keterpaksaan. Kan? Semua orang dah keluar, dia kena keluarlah juga. Talib ini dan Bani Hashim, sebahagian Bani Hashim menyertai peperangan Badar. Menyertai peperangan Badar di pihak Quraisy, bukan di pihak Nabi. Itu yang Quraisy menyatakan, kamu datang bersama kami, wa qulubukum ma'a Muhammad. Kamu datang bersama kami, sedangkan jantung hati kamu bersama dengan Muhammad. Dia pulang, kemudian tak tahu berita dia ke mana, tapi dia memang tidak masuk Islam. Aqil, anak Abu Talib yang kedua, masuk Islam, tapi lewat sikit. Sama ada di dalam Fathul Makkah ataupun sedikit sebelum daripada itu. Dia satu orang yang pandai di dalam ansab, pada nasab, ilmu nasab. Dan yang ketiga, bapa kepada rawi kita ni, iaitu Ja'far. Ja'far bin Abi Talib, orang yang paling Nabi kasih. Dan orang yang dikatakan paling menyerupai Nabi. Nabi sangat sayang kepada Ja'far ni. Nabi sayang sungguh. Ja'far ni lah yang telah pergi berhijrah ke Habasyah. Dan siapa yang baca dalam sirah, dialah yang berdiri di hadapan Ashamah, iaitu Najasyi. Ashamah tu nama dia, jawatan dia itu Najasyi, iaitu Maharaja negara Habsyah, yang terkenal di dalam sirah, yang dia berdiri bercakap ketika dia disoal siasat tentang ajarannya oleh Najasyi. Najasyi seorang Kristian yang terkenal dengan ucapannya, ayyuhal malik kunna qauman ahlul jahiliyah. Wahai raja, kami dulu adalah kaum ahlul jahiliyah. Dan kemudian dia menceritakan tentang sifat Nabi. Ja'far ni dia duduk di Habasyah. Nabi tidak pergi ke Habasyah, Ja'far pergi ke Habasyah bersama dengan mustad'afin, orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin yang lain yang pergi ke Habasyah. Ja'far terus berada di Habasyah, mendapat protection daripada Najasyi. Najasyi akhirnya masuk Islam secara diam-diam, yang selalu saya sebut. Dan Najasyi lah yang membayar
mahar perkahwinan Ummu Habibah yang suaminya telah, sebahagian menyatakan dia lari, sebahagian kata meninggal, sebahagian kata dia tanasar, ada yang kata dia telah Kristian dan macam-macam. Yang pentingnya Ummu Habibah apabila dia telah jadi janda, dia telah dipindang oleh Nabi dan maharnya dibayar oleh Najasyi kerana Ummu Habibah berada di Habasyah. Binti Abi Sufyan, anak Abu Sufyan. Pak dia inti Nabi, masa tu anak dia isteri Nabi. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Ja'far terus berada di sana sehinggalah perang Khaybar tahun ke-7 Hijrah, Fathul Khaybar. Barulah Ja'far balik ke Madinah. Bukan balik, dia daripada Mekah pergi ke Madinah. Sehingga Nabi kata, la adri ayyuhuma afrah li ayyuhuma afrahu bi qudumi Ja'far atau bi fathil Khaybar. Apa yang lebih mengembirakan, Ja'far yang datang ataupun dengan pembukaan Khaybar? Maksudnya Nabi sayang ke Ja'far. Ja'far ni syahid di dalam peperangan Mu'tah di Jordan. Tu tuan-tuan dengar ada universiti Mu'tah tu. Di situ berlaku peperangan tentera Islam dengan Rom, dengan wakil Rom lah, kuncu-kuncu Rom. Ja'far telah dipotong kedua-dua tangannya. Sebab tu Ja'far dikenali Ja'far At-Tayyar. Ra'aitu Ja'faran fil jannah wa lahu janahan. Aku melihat Ja'far di syurga, baginya dua sayap. Nabi sayang kat Ja'far ni. Kerana Ja'far itulah yang tuan-tuan baca hadis, isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashghuluhum. Buatlah untuk kaum keluarga Ja'far makanan kerana telah datang kepadanya benda yang menyusahkan dia. Anak dia yang meriwayatkan, yang dikatakan rawi hadis ini, Abdullah bin Ja'far ni, yang ni anak yang lahir di Habasyah. Tuan-tuan boleh ikut cerita saya ni. Dia lahir di Habasyah. Pada hari Ja'far terkorban dalam syahid dalam peperangan Mu'tah, Nabi peluk Abdullah ni. Abdullah ni duduk di Madinah, bapak dia yang pergi perang. Dan Aisyah kata, kami melihat duka cita di wajah Rasulullah apabila sampai berita ke syahidnya Ja'far. Sayang Nabi pada Ja'far. Nabi kata, sama kau tu menyerupaiku pada akhlak dan pada rupa. Adik kepada Ja'far ni lah yang Nabi ambil buat menantu, sepupu Nabi yang juga jadi menantu Nabi, namanya Ali bin Abi Talib. Abu Talib, macam bapak dia tak beriman, anaknya Ali bin Abi Talib, dia kahwin dengan Fatimah. Daripada inilah datang Hasan dan Husain. Begitulah cucu-cucu seterusnya yang ramai orang nak claim mereka ni keturunan Hasan dan Husain. Cuma saya nak sentuh sedikit tuan-tuan tentang soal manusia beriman dan tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang manusia menerima ataupun menolak petunjuk. Kadang-kadang soal manusia menerima dan menolak petunjuk tidak sangat berkaitan dengan cerdik ataupun kurang cerdik. Ia berkaitan dengan niat, kesungguhan, keikhlasan ingin mencari hidayah. Dalam Quraisy, orang yang paling cerdik, yang patut paling tahu Nabi benar ataupun salah, namanya Al-Walid bin Mughirah.
Siapa Al-Walid bin Mughirah? Al-Walid bin Mughirah ialah bapa kepada Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid ibnul Mughirah. Dia adalah orang yang paling genius, kalau boleh katalah, dalam Quraisy. Apabila dia pergi berjumpa Nabi SAW, dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, dia pergi jumpa Nabi SAW dan dia mendengar Quran. Perasaan dia jadi lunak. Dia rasa betul Quran ni. Ini bukan syair. Ini bukan jampi. Ini bukan syair jin. Pasal dia ilmu banyak, dia tahu. Abu Jahal dapat berita bahawasanya Al-Walid pun nampak macam pening ni. Dia pergi jumpa Al-Walid. Dia kata, Al-Walid, kalau kau mau, kami himpunkan harta bagi pada kau, sebab kau banyak harta. Al-Walid kata, kau nak bagi harta apa? Aku orang yang paling banyak harta di kalangan kamu semua. Aku tak perlukan harta. Dia kata, cuba kau bagi tahu kepada orang ramai bahawasanya apa yang Muhammad buat ni, yang Muhammad duk baca daripada Al-Quran ni, ialah benda yang tak betul pada ilmu kau. Dia kata pada Quraisy, dia kata pada mereka, kamu tahu bahawasanya aku adalah bi'a'lamin nas, aku ma fikum rajul, tidak ada satu orang di kalangan kamu a'lamu bil asy'ari minni, yang lebih tahu tentang syair ni lebih daripada aku. Quraisy kata, habang ada orang Muhammad ni dia ahli syair ya. Kamu lebih tahu, tak ada orang yang lebih faham, lebih tahu syair lebih daripada itu. Wala a'lamu bi zajar wala qasidah, tak ada orang lebih tahu tentang zajar, tentang ungkapan-ungkapan ini, tentang qasidah. Wala bi asy'aril jin, tak ada orang yang lebih tahu tentang syair jin. Tu maksud ilmu dia tu, bukan syair orang, syair jin pun dia tahu. Minni, tak ada orang yang lebih tahu daripada aku. Cuma aku nak bagi tahu kat kamu, yang Muhammad duk baca ni bukan daripada itu semua. Bukan. Quran ni daripada Allah. Diterkenal dengan perkataan Al-Walid, wallahi liqaulihi alladhi yaqulu halawah. Perkataan yang Muhammad kata ini ada halawah. Wa alaihi la talawah, ada manisnya. Pada perkataan Muhammad ni ada keindahannya. Disingkapkan. Dia kata, aku tak pernah dengar. Aku dengar dah semua syair, bukan syair. Abu Jahal kata, Al-Walid, ni kalau Quraisy dengar kacau ni. Kalau Quraisy dengar ni, habis. Kalau kau buat macam ni, habis ubah Quraisy semua. Dan kaum kau tidak redha dengan perkataan ni. Kami semua tak redha perkataan ni kalau kau cakap. Lebih baik kau kata benda lain. Dia kata, aku nak kata apa? Kau kata benda yang mana boleh orang jangan sokong Muhammad. Sedangkan dia dah tahu Nabi benar. Dia duduk lama fikir. Lah ni macam ni lah. Satu benda kita boleh kata kat dia. Betul tu memang dia betul. Tapi kita kata dia sihir. Yang ni bukan Tuhan punya. Yang ni adalah merupakan perkataan manusia. Ni bapa siapa? Khalid Al-Walid. Dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, kerana itulah Allah turunkan ayat yang selalu tuan-tuan baca dalam surah Al-Muddathir. Zarni wa man khalaqtu wahida.
wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wa wastakbar, sehingga habis. Saya Dharni wa man khalaqtu wahida. Sebab tu sebagai riwayat kata Khalid Al-Walid bila dia dengar ayat ni, bila dia masuk Islam, dia tahu ayat ni dituju pada bapa dia, berat dia rasa. Dharni wa man khalaqtu wahida. Allah kata, tinggalkan aku bersendirian dengan siapa yang aku jadikan ia. Tinggalkan aku dan siapa yang aku jadikan ini bersendirian. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku jadikan untuk dia harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang sentiasa mengiringinya. Al-Walid ni banyak harta, anak-anak pun hebat. Khalid Al-Walid, Al-Walid bin Al-Walid, banyak anak-anak dia yang sentiasa ada bersama dia, membanggakan. Wa mahattu lahu tamhida. Aku bagi umur dia panjang, aku bagi kesenangan, a lot of comforts, aku bagi macam-macam pada dia. Thumma yatma'u an azid. Kemudian dia tamak inginkan tambahan. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sama sekali tidak, Allah kata, dia itu keras kepala dengan ayat kami. Saurhiquhu sa'uda. Aku akan jadikan dia memanjat tebing yang tinggi, yakni hidup dalam keadaan payah. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Dia itu berfikir, thought and plotted. Dia berfikir dan kemudian dia merancang. Faqutila kaifa qaddar. May he be destroyed, supaya binasa apa yang dia rancang. Summa qutila kaifa qaddar. And again, dan sekali lagi, dia akan binasa dengan apa yang dia rancangkan. Allah kata summa nazar, kemudian dia berfikir. Summa abasa wa basar, kemudian dia bermasam muka dan berkerut. Tak puas hati ni, macam mana nak buat kau Muhammad? Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling, berpusing dan berpaling. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Kemudian dia kata, ini sebenarnya sihir. Orang ramai akan terpengaruh dengan dia. Dia ada ilmu, orang kata dia pun tak terima. Dia tak terima kerana dia tak tahu benar ataupun tak benarkah, ataupun kerana dia ada kepentingan. Kerana dia ada kepentingan. Ilmu ada, tapi kepentingan dalam hidup dia. Kalla faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Yang ni sebenarnya perkataan manusia saja. Allah kata apa? Sauslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Tuan-tuan bayangkan Khalid Al-Walid masuk Islam, dia dengar ayat ni. Cerita pak dia ni. Cerita pak dia. Sauslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. Kamu tahu tak saqar itu apa? Apakah kau tahu saqar itu apa? La tubqi wa la tadhar. Tidak akan meninggalkan daging dan tulang, tak akan meninggalkan apapun, dia akan bakar. Lawahatul lil bashar, membakar segala kulit manusia, orang yang masuk ke dalamnya. Tuan-tuan, ini adalah Al-Walid bin Mughirah. Genius, ilmu ada, pengetahuan cukup, bukti cukup, sufficient evidence, sufficient argument, tapi rejected. Dia reject agama. Sebab apa? Bukan kerana tak ada ilmu, tapi ada kepentingan.
ilmu tak cukup, mengaji tak cukup, ikhlas yang membolehkan manusia itu cukup ataupun tak. Tapi kita baca dalam abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'hu dzikra. Cerita siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia datang pada Nabi, ya Rasulullah arsyidni, ya Rasulullah allimni ma 'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, ajar aku apa yang Allah ajarmu. Nabi duk cakap dengan dia, datang orang-orang besar Quraisy. Orang besar Quraisy datang. Nabi ni, Quran ni turun kepada Nabi. Kalau nak Quran ni Nabi yang buat, Nabi tak baca surah ni. Pasal surah ni tegur Nabi. Surah ni tegur Nabi. Nabi, dia duk ada dalam majlis, dia duk cakap, dia buta, dia tak nampak siapa datang. Bila pembesar Quraisy datang, Nabi berpaling daripada dia, dia tak nampak. Nabi hadap ke pembesar Quraisy. Nabi layan orang besar. Bukan kerana Nabi perlukan duit Quraisy. Mungkin pada pikiran Nabi, kalau orang besar masuk Islam, banyaklah pengaruh dia. Tapi Allah tidak ikut itu. Allah pentingkan keikhlasan. Allah kata abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermasam muka ia dan berpaling. Allah kata pada Nabi, an ja'ahul a'ma, ketika datang padanya orang buta. Wa ma yutrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Apa yang kau tahu wahai Muhammad? Boleh jadi dia ingin membersihkan dirinya atau diberi peringatan, dan peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Wa amma man ja'aka yas'a wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang rasa cukup diri dia, geng Quraisy, fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Kau layanlah sangat mereka tu. Tak ada menjadi salahmu pun kalau mereka itu tidak beriman, tidak membersihkan diri. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Adapun orang yang datang kepadamu bersungguh-sungguh, dia takut pada Allah, kau berpaling daripada dia. Kalla innaha tadhkirah. Sama sekali tidak wahai Muhammad. Ini adalah satu peringatan. Kata Syekh Qutb rahimahullah, Allah tak pernah kata pada nabinya kalla sebagai satu ingatan. Jangan wahai Muhammad. Tapi Allah kata dalam surah ni. Kalau surah ni Nabi, kalau surah Quran tu Nabi yang buat, Nabi tak baca ayat ni. Tuan-tuan, membolehkan orang yang beriman itu keikhlasan yang ada di dalam jantung hati seorang. Bukan sekadar pandai. Ikhlas. Kalaupun pandai, tapi ada kepentingan, dia menolak ajaran yang benar. Pada zaman Umar bin Khattab, saya sebut panjang sikit bab ni, manfaat untuk kita. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila Umar naik menjadi khalifah, ramailah orang nak jumpa khalifah, duduk di pintu rumah khalifah. Tuan-tuan tahu, yang masuk Islam yang awal adalah orang-orang biasa Mekah. Siapa dia? Bilal, Suhaib, ordinary man, orang biasa. Siapa lagi? Salman masuk semasa pergi ke Madinah. Orang ordinary man. Some of them, they were slave. Sebahagian mereka dulu hamba. Tapi bila dah masuk Islam, Bilal telah diangkat menjadi siapa? Tukang azan. Suhaib, Nabi puji. Rabiha Suhaib, Nabi puji. Salman minni, Nabi puji Salman. Bila mari Sayyidina Umar memerintah, orang yang senior dalam agama, Bilal, nak dibandingkan pembesar Quraisy yang masuk Islam lewat. Abu Sufyan masuk Islam juga, tapi lewat.
Suhail bin Amr, genius, antara orang bijak Arab. Suhail bin Amr masuk, yang berunding dengan Nabi buat perjanjian Hudaibiyah tu, Suhail bin Amr yang tak mau tulis bismillah tu, dia masuk Islam juga. Ada Ikrimah, ada ramai lagi yang masuk Islam. Bila duduk di pintu rumah Sayyidina Umar, Sayyidina Umar keluar tengok, Sayyidina Umar panggil Bilal, Suhaib, Salman. Dia orang ni yang pangkat-pangkat besar ni, Tan Sri, Tun, Datuk Sri, Datuk apa semua ni, tak ada lah kan zaman tu. Maksudnya orang besar lah. Umar tak panggil lah, Umar ada urusan, dia panggil Abu Sufyan duduk, dia kata, tak sangka lah, sampai macam ni lah kita. Dia orang tu yang bekas-bekas hamba tu yang dilayan, yang kita ni tak dilayan. Dia sembang sama-sama geng besar daripada dulu lah, geng yang ada pangkat ni. Antara mereka tu, yang cerdik, yang paling cerdik Suhail bin Amr tadi. Suhail tengok mereka. Suhail kata, ya ayuhal qaum, wahai qaum, kata, inni qad ara ma fi wujuhikum. Wahai qaum, aku tahu, tengok muka kamu semua tahu, muka tak perhatian. Dia kata, semua muka tak perhatian, sama dengan dia. Muka tak perhatikan. Dia kata, in kuntum ghidaban faghdibu ala anfusikum. Kalau hampa rasa nak marah kat diri hampa sendiri. Du'iyal qaum wa du'itum wa asra'u wa abta'tum. Kaum itu, mereka itu diseru pada Islam. Kita, kamu dan aku pun diseru pada Islam. Depa segera, kita lambat. Hari ini kita rasa kecewa kerana di pintu Sayyidina Umar ni. Kita tak tahu lagi. Fa kaifa bikum? Apa keadaan kamu idza du'u yaumil qiyamah wa turiktum? Apabila pada hari kiamat mereka yang dijemput, kita yang ditinggalkan. Itu saya sudah sebut. Apabila kita ada peluang untuk berbuat baik dan kita menyata kepada kita suatu kebenaran, kita ambil kebenaran tu. Ramai orang play safe. Dia tak mau. Nak tunggu lagi, biar orang lain kena dulu, baru aku kemudian. Kalau ramai sikit sokong, baru aku nak sokong. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiqun wal awwalun, orang yang awal, yang mendahului muhajirin dan ansar, mereka itu ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Hasan al-Basri kata, Allah tak jadikan orang yang bersegera menerima hidayahnya seperti orang yang lambat. Kita pun dalam hidup tu, orang yang kita boleh pegang ialah orang yang sokong kita masa kita susah. Tengok kita dah menang dah, untung dah banyak dah, baru mai, saya daripada dulu sokong, tapi saja tak mau abang lah. Hak tu lambat lah. Ini dalam hidup. Hadirin dan hadirat, saya saja cerita ini supaya untuk kita tahu betapa kedudukan kita di dalam agama ini. Dan mereka telah mendahului. Di kalangan sahabat pun kedudukan tak sama. Apatah juga di kalangan kita. Kita doa sebagai Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada kita. Satu doa, orang Melayu suka doa. Doa ni tak ada dalam hadis, tapi ada di dalam sebahagian golongan salaf mendoa doa ni. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Tak ada hadis, tapi Ibnu Syahin ada menyebut riwayat di kalangan salaf. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar, jadikanlah kami mengikut yang benar. Bukan soal kita tahu yang benar, tahu ramai orang tahu, tapi nak ikut itu bukan semua. Itu yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Dalam salat, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Semoga Allah tunjukkan kita
jalan yang lurus. Bukan maksudnya bukan saja dia bagi kita tahu, tapi dia bimbing untuk kita ikut. Sebab itu kita al-taufiq wal hidayah, al-hidayatu wat taufiq, petunjuk dan bimbingan untuk kita ikut yang benar. Ahlul kitab tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi itu macam mana mereka kenal anak pinak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sebahagian mereka menyembunyikan yang benar itu, sedangkan mereka tahu. Sebab tu tuan-tuan, saya, tuan-tuan semua, kita mengaji, baca Quran, baca hadis, bukan tak cukup dengan baca. Sentiasa minta, ya Allah, bagi petunjuk pada Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma habib ilaynal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, sayangkanlah kami iman dan hiaskanlah ia di dalam jantung hati kami. Wa karrih ilaynal kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Dan jadikanlah kami ini benci kepada fasik, kufur dan penderhakaan, dan jadikanlah kami di kalangan golongan yang rasyidin. Banyak saya hurai ni, pasal hadis ni dhaif, jadi saya hurai, rawi pergi panjang. Dalam hadis ni kata, man syakka fi salatihi, sesiapa yang syak pada salatnya. Dia kata Abdullah bin Ja'far marfu'an. Marfu'an itu diangkat pada Nabi. Walaupun dia tak kata qala Rasulullah an Rasulillah, diangkat pada Nabi. Diangkat pada Nabi ni ada beberapa keadaan. Kemungkinan dia dengar sendiri daripada Nabi. Ini mungkin kemungkinan yang kecil kerana Abdullah bin Ja'far adalah sahabat yang kecil masa Nabi wafat. Ataupun dia dengar daripada sahabat yang lain yang telah menyebut hal ni daripada Nabi. Man syakka fi salatihi falyasjud sajdatain ba'da ma yusallim. Sesiapa yang syak di dalam solatnya, maka dia sujud 2 kali selepas dia memberi salam. Hadis ni ulama-ulama khilaf. Ibnu Khuzaimah dia mensahihkan hadis ni. Sahih dalam Sahih Ibn Khuzaimah. Ada beberapa orang yang buat Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Jarud, Sahih Ibn Hibban, kitab-kitab sahih yang lain. Cuma pencapaian sahih mereka itu tidak sampai ke standard yang benar-benar disepakati seperti mana ulama bersetuju kepada Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dan selain Abu Dawud juga dibincangkan tentang beberapa masalah. Antara yang mereka bincang dalam sanadnya ada Abdullah bin Musafi' al-Makki al-Hajabi, dan dia dianggap sebagai rawi yang dhaif dalam kes ini kerana beberapa masalah iddirab. Antara alasan mereka kata tak terima hadis ini kerana hadis-hadis yang lain yang rawinya lebih kuat, semuanya kata taklah kata bahawasanya kemudian dalam hadis ini dia kata selepas salam baru sujud. Yang selepas salam sujud tu hadis-hadis lain apabila dia terlupa dah bagi salam kemudian dia tambah kemudian dia sujud. Adapun di dalam ketika dia masih lagi dalam solat kerana syak saja, dia dalam hadis yang lepas dia adalah dia sujud sebelum memberi salam di dalam riwayat-riwayat yang lain. Itu antara alasan mereka yang menolak hadis ini. Sebagian mereka kata tak, dua-dua benda tu boleh buat. Hadis ni tak ada masalah. Hadis ni nak cerita dua-dua cara pun boleh diterima dua. Cuma lah mazhab Imam Ahmad, macam saya beritahu, mereka cenderung kepada bahawasanya ia hendaklah sujud sebelum daripada memberi salam dalam kes itu. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, azan jawab beberapa soalan. Bismillah. Assalamualaikum Datuk. Kenapa Datuk tidak mengambil apa-apa tindakan ke atas Ismail Arifin lepat makrifat yang sehingga ke hari ini masih belum berhenti mencaci maki Hamun Datuk dengan kata-kata kesat dan carutan? Saya kadang-kadang geram. Tuan-tuan, tak apalah pasal lepat tu satu hal. Kita tengok lepat tu pun kita tahu dah lepat tu macam mana. Tapi sesuatu perkara
acuan itu akan membentuk hasilnya. Kalau kita tengok dia maki, dia mencarut, kadang-kadang macam-macam. Tapi itu menjadikan kita, sebelum kita cakap ambil tindakan mahkamah ke apa dah, itu menjadikan kita bertambah yakin bahawasanya kita berhadapan dengan orang yang itulah tabiatnya. Kalau dia mempunyai ma'rifat, seperti dia kata, mengenal Tuhan, semua dalam alam ni bagi dia balik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang yang resah, kita lihat dia pun resah, kita lihat dia pun tidak terurus, maka kita tahu itulah yang terhasil daripada ajaran yang dia ajar ataupun dia belajar. Quran konsisten. Wa qulu lin-nasi husna. Cakap pada manusia benda yang baik. Hatta Allah kata wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kita boleh tegas, kita boleh kritik, kita boleh juga memberikan argumen dan hujah kita. Tapi kita tak maki orang, keluarkan perkataan yang buruk, apatah lagi memfitnah orang dengan buat cerita yang tak benar. Hatta sama ada pengikut lepat dan selain daripada lepat, yang kita tengok maki orang saja mereka ni. Kalau buat status, maki orang. Kalau tulis komen, maki orang. Kerana kita tahu itulah hasil yang dia dapat daripada ajaran yang dia ikut. Kalau orang tu mengaku dia orang ikut sunnah, tapi dia tu pun kaki maki orang, dia bukan ikut sunnah. Kita tidak ajar orang-orang yang mengaji dengan kita supaya buat komen di media sosial kan di mana dengan memaki hamun orang. Kita kata wajadilhum billati hiya ahsan. Kita nak hujah yang bagus, argumen logik yang kuat. Boleh juga satu sindiran yang berkualiti, tapi bukan maki orang, cerca orang, kata ke orang apa perkataan yang buruk, binatang ke, dajal ke, apa ke, yang ditujukan pada orang. Itu adalah hasil daripada apa yang ada dalam dirinya. Apa yang ada itulah yang diluahkan melalui lidahnya. Manusia mungkin terbabas bila dia bersembang bersendirian, tapi manusia ada adab apabila dia bercakap di khalayak ramai. Boleh mengkritik, tetapi bukan dengan cara memaki hamun. Nabi itu bukan la'anan. Nabi itu bukan pencerca, kan? Nabi bukan pemaki orang hamun, wala fahasya, bukan orang yang sebut benda-benda yang tak elok. Dan orang kata, memang orang kata Nabi Muhammad yang sempurna akhlaknya, orang kata apatah lagi kita yang tak sempurna. Namanya Muhammad, mereka kata muzammam. Kerana Muhammad itu maksudnya yang dipuji, mereka kata muzamman. Nabi Ta'ala ta'jabun kaifa yusrifullahu syatmal Quraisy. Kamu tengok tak macam mana Allah telah memalingkan maki hamun Quraisy pada aku. Mereka kata muzammam, wahai yang dikeji, sedangkan aku adalah Muhammadah. Aku Muhammad, aku yang yang dipuji. Dalam sejarah berapa banyak orang yang muncul mencerca, memaki. Tapi insya-Allah kita kena betul diri kita semua dan doa supaya kita istiqamah. Kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau gelincirkan jantung-jantung hati kami setelah kau beri petunjuk pada kami. Dan kita sentiasa doa macam kita bangun tahajud, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wal Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Engkau ya Allah yang memutuskan, menghukum di kalangan hamba-hambamu di atas apa yang mereka persisihkan, tunjukkanlah aku daripada kebenaran tata apa yang menjadi perselisihan kalangan mereka. Setiap malam kita kena minta supaya Allah tunjukkan kita. Lebih penting daripada saman menyaman, semua orang yang kata pada kita walaupun satu perkataan,
yang bohong, fitnah dan tidak benar, kita akan tetap bertemu dengannya pada padang mahsyar kelak. Dan ada habuan kita, tak perlu lawyer. Jika dia salah, amalannya akan diambil oleh kita. Jika dia tak ada amalan, kita yang dosa banyak ni bolehlah transfer, mudah-mudahan kat dia. Kita terima, mengkritik kita terima, memberi pandangan yang berbeza kita terima. Fitnah tak boleh, maki jangan. Siapa ikut sunnah, di kalangan orang yang ikut, berikan komen yang baik. Bezakan, tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Yang baik tak sama yang buruk. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun kamu telah kagum dengan banyaknya yang buruk. Ramai maki je, kita jangan maki, kita jangan cerca. Tu tak kira lah, lepat ke, cop pisang ke, sama. Siapa pun kita jangan maki. Okey, macam-macam kita tak payah kata lah, ikutlah. Kita pernah guna toilet yang ada spray pancut dari toilet bowl dia. Adakah dikira bersih kalau tak gosok dubur? Dia tanya soalan. Dan adakah aci hanya guna spray tu? Yang pertama, apabila dia nak membersihkan najis, dia menggunakan air yang bersih, yang mana air yang tak bercampur dengan najis, yang bersih yang dia boleh guna. Satu. Dan kedua, hendaklah hilang kesan najis itu. Bila hilang kesan najis, tak kiralah dia spray ke, teknologi apa ke, kemudian hilang kesan najis, tak ada lagi baunya, tidak ada lagi kesan najisnya. Yang dulu dalam kitab lama dia kata bau, rasa dan warna. Rasa tu kita tak tahulah kan. Yang penting bau dan warnanya sudah tidak ada lagi, maka dengan itu, maka tempat itu dikira bersih. Kadang-kadang orang ni dia teknologi macam-macam sangat. Tak boleh guna mesin basuh lah. Dia najis ni senang ya. Bila tak nampak kesan dia najis, tak ada bau najis, maka tak adalah najis. Tak payahlah basuh-basuh dia tapi takut ada. Tak ada kesan, tak ada. Bau tak ada. Pergi ambil tengok, pergi cari DNA ke apa, tak payahlah. Zahirnya bersih, maka hukumnya adalah bersih. Anak yang 4 tahun tanya, awak ayah minta doa ke Allah, cakap aku. Saya tak erti jawab. Arab ada tak aku, hang saya beta. Wallahu ta'ala alam, pasal apa orang Melayu pilih masa nak doa ni aku sejak dulu. Arab satu saja ada dia, ana, ya Rabbi, kan, ya Rabbi, wahai. Rabbi ni perkataan Arab. Nak terjemah wahai Tuhan saya pun boleh, wahai Tuhanku pun boleh, kan? Kan? Orang Melayu ada aku, ada saya, lagi ada apa? Begini. Asal mungkin saya rasa, mungkin zaman dulu terjemahan aku tu, bahasa tu mungkin lebih nampak macam formal dan lebih nampak macam bersastra. Mungkin daku, maksud wahai Tuhan saya, macam mungkin dia rasa tak apa. Dia tak ada kaitan dengan teks Arab. Teks Arab dalam Quran dengan hadis, Rabbana, Rabbi, ini semua daripada ana, saya. Boleh terjemah saya, boleh terjemah aku, ikut bahasa. Orang putih memang I, me,
my Lord, kan? My Rob, kan? My God, kan? Kita tak ada Tuhanku, Tuhan saya, kan? Mungkin juga sebagai orang, wahai kurniakanlah pada hamba-Mu ini apa saja. Yang penting ialah kita menggunakan ungkapan yang mana dia dapat menimbulkan rasa humbleness, dapat menimbulkan rasa kehinaan diri, rasa rendah diri kita pada Allah. Kalau kita kata wahai Tuhanku, kita tetap rasa rendah diri dengan Allah, tak apalah. Kalau kita rasa kita ni kalau sebut Tuhanku tak boleh, rasa jadi semacam, rasa macam sangat tak bersopan santun. Kita tak mau, kita nak guna wahai Tuhan saya. Kita dengan Allah, kita gunalah apa saja perkataan yang menjadikan kita ini rasa kita lebih rendah diri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Berilah pada saya, tak suka. Berilah padaku, rasa kasar. Berilah pada hamba-Mu ini, kita rasa, oh itu mungkin rasa rendah. Itu bahasa yang kita ada. Sebab itu saya secara peribadi, walaupun doa yang tak ada dalam hadis, tapi saya doa di dalam bahasa Arab. Kerana saya rasa bahasa Arab tu cantik dan memenuhi makna dia. Tapi taklah semua orang boleh bahasa Arab. Mungkin sebagian orang dia selesa dengan bahasa Inggeris, dengan English. Dia rasa bila dia doa dengan English tercapai maksud dia. Dia doa lah dalam English. Tak apa. Dia kata hang doa dalam English, Tuhan tak suka tau, hang barat sangat. Tak ada lah. Ini bahasa tak ada kaitan dengan itu. Yang Allah tak terima ialah amalan yang menyanggahi syaraknya, bukan bahasa. Mohon nasihat untuk mereka yang bernikah tapi takut risau berkenaan keuangan dan kerjaya yang masih belum ada. Agama ambil kira soal keadaan diri kita, kan? Siapa yang berkemampuan, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh falyatazawwaj, kan? Siapa yang berkemampuan maka ada ba'ah, maka falyatazawwaj, hendaklah dia berkahwin. Maksudnya bila dia ba'ah tu ada sama ada dia kemampuan tu kemampuan keuangan dia mampu membiayai. Tapi kalau dia memang mampu, kalau dia miskin, apa pun tak ada, rumah pun tak ada, apa pun tak ada, dia tak boleh kahwin. Sebab dia akan menginayai orang itu. Selagi dia kahwin-kahwin, dia wajib menyediakan rumah, wajib menyediakan makan. Dia sendiri nak makan pun tak ada. Tapi kalau dia ada makan, dia cukup untuk diri dia, cukup untuk isterinya, maka dia boleh berkahwin. Tapi mungkin setelah dia kahwin, dia duk risau, lama-lama takut tak cukup pula ke depan ni. Yang itu dia kena buat dua perkara. Yang pertama, hendaklah dia berdoa sentiasa, memohon rezeki kepada Allah dan berusaha menjadi orang saleh. Wallahu yatawallas salihin. Allah menguruskan orang-orang yang saleh. Kalau Allah memberi makan kepada hamba-hambanya yang kufur, dia tidak meninggalkan hamba-hambanya yang saleh. Ada jalan untuk hamba yang saleh. Yang kedua, dia hendaklah melakukan apa yang Allah suruh, iaitu mencari rezeki. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Sesiapa apabila selesai salat, maka fantashiru fil ard, dan carilah, bertebarlah di atas muka bumi dan carilah kurniaan Allah. Maka dengan itu dua perkara ini dia mesti buat. Tuan-tuan, sekali lagi tuan-tuan, benda yang tuan-tuan dah tahu, tidak ada orang yang selalu beristighfar, berdoa, sujud berdoa, salat berdoa, memohon rezeki kepada Allah, melainkan Allah memberikan rezeki kepadanya. Allah beri rezeki dengan jalan yang dia sangka dan dia tak sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar dan rezeki pada dia
dengan jalan yang dia tak sangka. Rezeki. Cuma kita ni, kita kadang-kadang kita mau rezeki itu datang melalui jalan yang kita mau. Kalau tak ada kerja ni memang tak ada rezeki. Yang tu hamba yang bersangka buruk dengan Tuhannya. Ada jalan, kalau kita usaha jalan lain Allah bagi. Dan kadang-kadang kita andaikan rezeki, aku kena dapat kaya macam si fulan tu, bagi kereta besar macam dia, ada rumah besar, baru aku ada rezeki. Kalau tidak, artinya aku tak ada rezeki. Sedangkan Allah memberi rezeki mengikut kegunaan Allah. Sebagian hamba diberikan makan yang lalu, lidah yang sedap, duit yang kurang, tapi cukup untuk dia hidup, cukup untuk rumah dia hidup. Sebagian orang harta yang lebih, rumah yang besar, duit yang banyak, lidah yang tak sedap, dia tak boleh makan juga. Macam-macam. Sebagian orang dibeli rumah tak elok pun, tidur yang lena. Sebagian orang kaya, dua katil tilam je saja berpuluh ribu, kita jumpa dia duk pergi ambil ubat pasal malam tak boleh lena. Ramai. Jumpa orang kaya lebih ramai yang tak boleh lena daripada orang miskin. Bukan saya suruh jadi orang miskin, tapi nak cerita ramai saya jumpa orang kaya yang cerita tidur tak lena. Jarang jumpa orang miskin kata tidur tak lena. Pantang tak kepala lena. Cuma kadang-kadang terlebih lena tak pergi kerja. Itulah masalah. Lena. Jarang saya jumpa lagi orang miskin yang mari bagi tahu nak bunuh diri. Tapi saya jumpa ramai orang miskin berbagai-bagai latar cerita pada saya, dia frust, dia rasa nak bunuh diri. Kereta besar, rumah besar, duit banyak, hidup tak tenteram. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir mengingati Allah akan tenangnya jantung hati kita. Banyakkan istighfar, banyakkan berselawat kepada Nabi, banyakkan qiyamul lail, banyakkan salat dan sujud. Kita akan mendapati keluasan rezeki, kehidupan yang baik yang diberikan oleh Allah pada hamba-hambanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.